بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله القائل ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين قائد الغر الميامين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita boleh mula kitab kita ni, nama dia Al-Fiqh Al-Manhaji. Nama kitab ni Al-Fiqh Al-Manhaji. Tengok kulit lagi. Kita akan mula start mengajar kita daripada kulit sampai kulit pula insya-Allah. Apa makna Fiqh Al-Manhaji? Ia tulis dalam kitab kita ni fiqh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tu huraian bawah dia lah tu. Atas dia mana al-manhaji itu maksud dia ni. Dalam bahasa Arab jalan yang terang. Itu mana manhaji. Dalam apa tu jalan yang terang dan nyata. Ataupun cara berbuat yang dikenal dengan nama metod. Manakala kita panggil manhaj dirasi, maknanya kurikulum sekolah. Itu panggil manhaj. Pasal tu lah terjemah bahasa Indonesia, dia tak tulis lagu ni. Dia tulis fiqh sistematik. Fiqh sistematik makna fiqh yang terang, yang terurus. Itu makna fiqh manhaji ni, fiqh yang jelas dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa dia kata fiqh yang jelas? Pasalnya tengok muka surat dalam mukadimah dia ni, muka surat yang ke-1. Muka surat yang pertama. Muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua, perenggai yang keempat, yang kelima. Kami dapati terdapat keperluan kepada satu siri ataupun silsilah ilmu fiqh yang menjelaskan tentang masalah-masalah pokok yang disertai dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping menjelaskan hikmah-hikmah hukum tersebut yang disyariatkan, yang mampu dipikirkan oleh akal dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami dan memperbanyakkan tajuk yang membincangkan masalah yang berkaitan. Itu manhaj yang dipakai dalam kitab kita ni. Pasal tu dia nama kitab dia ni Fiqh Al-Fiqh Al-Manhaji. Mana satu fiqh yang jelas, yang terurus, yang nyata, dia mempunyai manhaj, mempunyai metod penulis dia. Pasal dia start masalah tu, dia mari hadis. Mari hadis ataupun Quran, dalil pada masalah. Dan juga dia mula setiap bab tu dengan hikmah masalah. Kalau semaya, dia mula dengan hikmah semaya. Puasa start hikmah puasa. Yang jelas, yang boleh difahami oleh akal. Pasal tu nama kitab dia ni, Fiqh Manhaji, iaitulah fiqh sistematik yang diterjemah oleh Indonesia. Fiqh yang jelas, yang tersusun, berdasar kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu dari segi nama kita. Jadi penulis dia ni ada 2-3 orang ulama. Ulama dia ni daripada Syria, daripada Syam. Jadi kita tentang nama penulis dia buat di penterjemah. Hingga nama penterjemah yang ada. 3 orang penulis dia, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, Ali Asy-Syarbaji. Semua ni ulama-ulama di Syria, di Syam. Di Syria ni masih ramai lagi ulama-ulama besar dia yang banyak menulis. Di antaranya Dr. Wahbah Mustafa Al-Zuhaili. Dia tulis satu kitab nama dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Fiqh Islam dengan dalil-dalil dia banyak 11 jilid. Sofa 11 jilid. Mana masih ada lagi ulama-ulama besar dari dunia ni yang aktif. Cuba nak kumpul fiqh-fiqh yang jelas, yang terang. Jadi fiqh manhaji kita ni fiqh jelas dan terang. Pasal dia tak mari masalah pelik-pelik. Kok mari masalah asas beserta dengan dalil-dalil dia. Jadi kita akan baca malam ni insya-Allah taala dalam muka surat 5 pendahuluan. Dalam muka surat 5 pendahuluan dia panggil ta'rif ilmu fiqh. Ta'rif ilmu fiqh, sumber dan istilah. Ta'rif ilmu fiqh muka surat 5, sumber dan istilah. Makna fiqh. Kita dah mengaji fiqh lama dah. Apa makna fiqh? Kita mengaji fiqh. Kita tahu tauhid.
Sekarang ni kita nak tahu makna fiqh tu apa. Fiqh mempunyai dua makna. Fiqh tu ada dua makna. Yang pertama dari segi bahasa, dipanggil lughawi, ta'rif lughawi. Dan yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, fiqh bermakna faham. Fiqh dari segi bahasanya makna dia faham. Mana dalil mengatakan kita kata fiqh tu faham? Dalilnya firman Allah Taala, "Fama haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Yafqahu itu maknanya, maka mengapa orang-orang itu oleh golongan munafik hampir tidak memahami perbicaraan, pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang diberi kepada mereka. Itu makna fiqh, la yafqahu, maknanya tidak faham. Dan yang kedua, ayat yang kedua, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Apa dia? Mereka itu buru-buru dengan binasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang yang sembahyangnya lama, sembahyang jemaah dia panjang dan khutbahnya pendek adalah petanda kefahamannya. Hadis riwayat Muslim. Bila ni pendek lagi. Sembahyang pendek khutbah pendek lah. Yang kedua, masuk istilah fiqh dari segi istilah pula. Apa dia fiqh dari segi istilah? Kalimah fiqh mempunyai dua makna. Kalimah fiqh ada dua makna. Yang pertama, mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan-perkataan orang mukallaf. Mengetahui hukum syarak. Hukum syaraknya berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata dan jelas, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pecahan daripada keduanya seperti ijma' dan ijtihad. Ijma' ni sepakat ulama tentang masalah ini. Adapun ijtihad, iaitu ulama cuba ambil satu masalah yang tidak ada dalil yang jelas. Sebab tu dia ijtihad. Cuba nak ilhaq. Dia memikir cara halusi. Itu makna fiqh. Contohnya, baik ini kita main contoh. Kita mengetahui bahawa niat ketika berwudu adalah wajib. Niat ketika nak wudu ni wajib. Mana dalil dia? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu hanya dikira dengan niat. Contoh lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa niat pada waktu malam adalah syarat sah puasa berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Sesiapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Ini puasa fardu, puasa wajib. Puasa wajib, puasa Ramadan kita mesti niat tengah malam. Tak kira lah di awal malam ke di akhir malam. Yang penting kita niat malam itu esok puasa. Adapun puasa sunat tak apa. Pukul 10 pagi kita rasa nak puasa lagi ni. Pilih-pilih dapur tak ada makan ni ke apa. Niat puasa. Boleh. Sebelum zuhur. Sebelum zawal. Kita boleh niat. Puasa sunat. Mana kita seru hari ni kagum Tak ada orang nak pergi mana-mana. Niat. Betul hari sejuk hujan pula. Jadi boleh banyak. Puasa wajib lah. Mesti niat daripada malam. Jadi ini dipanggil dalil daripada Nabi. Contohnya lagi, ialah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang witir adalah sunat. Sembahyang witir adalah sunat berdasarkan hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang fardu. Jadi orang badui mari tanya sembahyang fardu. Nabi kita ayat 5 salawat. 5 sembahyang setiap hari. Dia tanya ada lain lagi? Nabi kata ada dah. Kemudian dia tanya lagi, adakah masih ada sembahyang yang diwajibkan ke atas lain daripada 5 ni? Nabi jawab tidak. Tak ada dah. Melainkan kamu melakukan yang sunnah. Jadi, Nabi kita hak semaya itu 5 saja. Yang lebih daripada itu, jadi semaya sunnah. Contohnya ialah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang selepas asar adalah makruh. Berdalilkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan sembahyang selepas selesai sembahyang asar. Sehingga terbenam matahari sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kena ingat itu. Nama apa Imam Bukhari? Nama dia Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail. Dan Muslim. Muslim nama dia betul tak? Muslim bin Hajjaj. Muslim nama sungguh. Bukhari bukan nama dia. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Idris itu siapa ini? Bukhari nama lagi. Tak nama dia betulnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi malam ini kita nak dia panggil pengenalan ilmu fiqh. Fiqh juga beliau. Kita tak jelas malam ini hadis-hadis ni pasal dia akan masuk dalam bab dia nanti. Learn ini panggil muqaddimah. Jadi kita baca cepat biar kita faham apa dia maksud fiqh. Pengenalan ta'rif fiqh apa dia. Contohnya lagi seperti kita mengetahui bahawa menyapu sebahagian daripada kepala ketika berwudu adalah wajib. Berdasar kepada firman Allah Ta'ala, famsahu wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepala kamu. Kesimpulannya, semua hukum-hukum syarak yang kita ketahui di atas berdasar pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dinamakan dengan fiqh dari segi istilahnya. Fiqh dari segi istilahnya juga boleh. Mengetahui hukum-hukum syarak, tengok istilah balik. Mengetahui hukum-hukum syarak berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata. Contoh-contoh kita baca, di dalil ke tak dalil? Dalil nyata. Itu makna fiqh. Fiqh itu maknanya ambil hukum syarak daripada dalil yang nyata. Quran dan hadis. Itu makna yang pertama. Fiqh. Makna yang kedua, fiqh ni apa dia makna arti yang kedua? Iaitulah hukum-hukum syarak itu sendiri. Hukum syarak sendiri itu dipanggil fiqh. Oleh itu, apabila kita berkata, anda mempelajari fiqh, ia bermakna anda telah mempelajari hukum syarak yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang bersandarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan ijtihad mereka. Mana fiqh ni ada dua. Yang pertama mengetahui hukum. Yang kedua hukum itu sendiri itu dia panggil fiqh. Ngaji apa malam ni? Ngaji fiqh. Maknanya kita ngaji kitab yang mengandungi hukum syarak dalam itu. Fiqh maknanya hukum. Fiqh juga makna mengetahui hukum. Itu dari segi istilah. Kena guna pemikiran kita sikit lah dah. Kena main sikit. Baru mudah jelas. Baik. Contohnya. Contoh hukum syarak itu sendiri. Fiqh. Hukum-hukum mengambil air sembahyang. Hukum sembahyang, hukum jual beli, perkahwinan dan penyusuan, perang dan jihad dan lain-lainnya. Kesemua hukum-hukum syarak ini dinamakan dengan fiqh dari segi istilah. Oleh itu, perbezaan di antara kedua-dua istilah di atas ialah istilah pertama digunakan pada mengetahui hukum hakam dan istilah kedua digunakan pada hukum-hukum syarak itu sendiri. Jadi jelas kepada kita ini dua ta'rif fiqh. Jadi kalau tanya yang grup ini boleh jawab ada insya-Allah. Apa makna fiqh? Fiqh dari segi bahasa makna faham, dari segi syaraknya memahami hukum ataupun hukum itu sendiri. Itu makna fiqh. Pandai buat kita tu. Insya-Allah taala lah. Kalau telah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang tak nak uji faham dalam agama, tak nak kebaikan kepada dia boleh faham dalam agama. Jadi kita nak cuba nak faham ni insya-Allah taala. Kita baca kitab kita ni barulah awak panggil. Kalau pergi bau juga ada tali boleh ikat. Jadi kalau tak faham sini boleh baca pula rumah. Yang kedua, masalah yang kedua tadi takrif, masalah yang kedua hubungan di antara fiqh dengan akidah. Inilah perbezaan yang ketara sekali hukum Islam ini dengan hukum tidak Islam. Hukum tidak Islam, dia panggil kanun, dia tidak Islam. Hukum medianya sekat pergi kerja dengan bayar rendah. Hukum fiqh ni tidak. J pun ada, denda pun ada, selagi dia ada syurga dengan pasal itulah, lebih hukum Islam dia ada tambahan lagi, hak tak ada dari hukum yang lain. Di antara keistimewaan fiqh Islam, iaitulah hukum-hukum syarak yang berkait dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf. Sebagaimana telah kita nyatakan, ialah ia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan iman kepada Allah Ta'ala. Hubungan dengan iman kepada Allah dan mempunyai kaitan rapat dengan rukun-rukun akidah Islamiah, terutamanya yang berkait dengan kepercayaan atau keimanan pada hari akhirat. Mana tu agak kait sebuah hukum
dia puh lala dengan beriman kepada Allah. Ini kerana keimanan kepada Allah akan menjadikan seorang itu Muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama serta berjiwa sejati untuk mempraktikkannya, melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Jadi pasal apa kita nak laksana dengan rela? Pasal hukumnya ini ada kaitan dengan iman, dengan akidah. Juga kerana orang yang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang, puasa dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal yang haram. Jadi kalau dia tak beriman, dia tak kira halal yang haram, dia betul boleh ke dia. Ya? Boleh ke dia. Hari ni orang bagi tahu di satu kawasan tu, sebut ni bahaya. Kuat lah ni satu kawasan tu, orang muda situ, duk gila main sahaya internet dia panggil. Sahaya internet. Jadi bila orang gina sihat dia, sikit lah ustaz, dia RM5,000 ya boleh. Sikit dia main RM5,000 sikit, jadi ustaz kata, ya boleh save tu. Kalau benda tu tak sah dari segi jual belinya, habis. Jadi dia main-main pasal iman tak ada. Kalau tu hukum Islam dia kait satu dengan iman pada Allah. Contoh yang kemarin malam ni, lebih kurang dalam 9. Contoh, bagaimana bila Tuhan sebut hukum, dia kait dengan iman, dia kait dengan akidah Islam. Orang yang tidak beriman, dia tak kira ada halal haram. Dengan itu beriltizam. Beriltizam maknanya beramal dengan hukum-hukum syarak, merupakan satu cabang daripada beriman kepada Allah yang telah menurunkan syariat kepada hamba-hamba dia. Jadi, Allah Ta'ala turunkan syariat kepada hamba dia, dan orang yang beriman saja orang yang patut. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan hubungan antara hukum dengan iman, serta hubungan antara syariat dan akidah. Di sini kami akan menyebut sebahagian daripadanya. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala telah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman kepada Allah. Saya kata, nak saya kena ada wuduk. Syarat nak wuduk, mesti orang itu beriman. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman. Dia start dengan siapa? Orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak terlibat dalam masalah ini. Jadi kalau orang tak beriman, orang yang tak ambil wuduk, tak ambil semaya, itu orang yang beriman atau tak beriman? Tidak. Orang yang tidak beriman. Apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Itu yang pertama. Contoh yang kedua. Allah Ta'ala menyebut tentang sembahyang dan zakat seiringan dengan beriman pada hari akhirat. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, apa dia ni? Hum bil akhirati yuqinun. Dan mereka yakin beriman dengan hari akhirat. Mana orang beriman dengan hari akhirat sajalah. Orang yang berdiri semaya dia harus zakat. Mana ada orang nak uji zakat? Sebenarnya harta dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala memperdukan puasa yang membawa kepada ketakwaan dan dikaitkan dengan keimanan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Tujuan apa puasa ni? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan supaya kamu bertakwa kepada Allah. Mana aku perlu puasa kamu ni supaya menjadi orang bertakwa. Jadi orang yang berpuasa ni sifatnya orang yang bertakwa. Kalau tak takwa dia tak akan puasa. Kalau dia tak takwa dia puasa dekat orang pun. Pergi alih-alih hutan mana-mana. Ni ngomong situ. Hari ni banyak orang tak puasa. Macam-macam benda lah cerita. Contoh yang keempat. Allah menyebutkan sifat-sifat terpuji yang menghiasi orang-orang Islam. Yang orang Islam ni akan berhias dengan sifat ni. Dan dikaitkan dengan keimanan kepadanya. Dengan keimanan tersebut melayakkannya untuk masuk ke syurga. Contohnya ayatnya.
Iaitulah semuanya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang khusyuk dalam semaya. Sifat awal beriman yang khusyuk dalam semaya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kata yang tak guna atau sedut kecil. Ini sifat awal baik. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Atau hamba-hamba yang mereka miliki. Maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tiada tercela. Mana sifat isteri dia. Barang siapa mencari yang sebalik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah. Yang dipikulnya. yakni dan janjinya. Dan orang yang memelihara sembahyangnya. Semua sifat-sifat yang baik ini sifat hamidah dipanggil. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal dalamnya. Maknanya semua sekali ini sifat-sifat Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Contoh-contoh, dia akan dalam balas dia syurga. Baik. Contoh yang kelima. Allah memerintahkan agar kaum laki-laki berurusan, bermuamalah dengan cara baik dengan kaum wanita. Jadi Tuhan perintah kepada kita supaya buat baik kepada orang perempuan. Ayat Qurannya surah An-Nisa ayat 19, maksudnya wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempersaki wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ini cerita orang jahiliah dulu. Kalau dia balas sama bini dia nak ambil balik harta dia tu, dia seksa dulu bini dia. Bila dia seksa, kawan ni tak tahan, dia kata, nak kau dia. Dia kata nak balik kebun saya wis, mak kahwin. Tak ambil lah. Yang pentingnya orang perempuan nak lepas diri dia daripada seksa suami. Jadi tu saya lari sini. Ni jangan seksa orang perempuan. Kalau kalau tak kenal dia, tak bawa dia ada. Tu sama tak lagi, mau pijabat fadilah. Jangan seksa orang perempuan. Kalau kita tak seksa, tak. Dan bergaul dengan mereka secara baik. Kalau menolak lagi, duduk molek dengan dia. Kira baik. Kamu ni jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ayat Quran ni, kita Allah Ta'ala suruh kita ni buat baik kepada orang perempuan. Fa'in karistumuhunna fa'asa an takruhu khairan. Kalau kamu benci, tak suka satu benda, boleh jadi ada hikmat di sebalik. Kalau tak boleh juga sabar, bisa. Apa ni? Saya janji dalam ayat yang lain, saya kata, dia akan wujud senangnya dengan sebab pasal dia ibarat gini ya. Ibarat pokoknya. Pokoknya ni kalau kita tanya atas bukit, boleh jadi tak sesuai dengan dia. Taknya buah lah, kalau buah kotak, tak jadi molek. Coba kita tanya di tepi laut. Banyak taknya buah. Jadi kadang-kadang orang perempuan ni jatuh di tangan lelaki yang tak benar dengan dia, tak sesuai. Tak betul dah jodoh. Jodoh tak sesuai. Asal apa kan mau orang cerak. Sudah cerak, baru gogeng untuk lelaki ni. Untuk lelaki yang pertama dah. Tiba-tiba dia pergi baik yang kedua tu, boleh hanaknya, bercucu, mesra molek, macam-macam cerita. Dia kadang-kadang, pasal tu saya kata, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fi khairan katsiran. Boleh jadi mengutak sujud sini ada hikmat lain yang nak bagi lebih lagi. Itu contoh riwayatnya mungkin baik dengan ini pasal ada hubungnya kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang dia kena. Allah Taala merintahkan agar isteri yang ditalak beredah dengan 3 kali suci. Orang Tino kena cerai, dia ada edah 3 kali suci, 3 kali haid. Dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya jika dia hamil. Jika dia hamil, dia jangan susu dalam rahim dia. Kalau dia tak kali haid, dia tak boleh kata dia haid. Ini haram. Pasal perkara tersebut telah dikaitkan dengan beriman pada Allah serta hari akhirat. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 228, perempuan-perempuan yang dicerai, yang ditalak, adalah menunggu 3 kali suci. Ini untuk perempuan yang tak mengandung 3 kali suci. Kalau mengandung, siapa dia beranak baru habis haidah dia. Jangan masalah. Buat kita ni kadang-kadang masa dia nak gila untuk orang jatuh. Baru ni minggu dulu. Sibuk ni. Orang tadi sekolah lagi mari jumpa dengan nak buat lagu mana.
Setelah dia dengar orang ngajar ni, edah ni wajib, apa dia nekah dari edah tak sah, dia mari ngaku depan kawan ustaz kita. Nampak macam mana ni dia? Lo ni boleh 3 orang anak dah. Ni kau dah edah. Tak beriman ya tu yang kata mu kena royak ni. Ya tu yang royak tidak kait ni. Perempuan-perempuan yang ditalak, yang diedah adalah menunggu 3 kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dicipta oleh Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan akhirat. Kalau mu perempuan tak beriman dengan Allah dan akhirat, ya. Jangan tipu. Kalau hik tak mari. Jangan kata 3 kali hik dah, nak suruh habis dah cepat-cepat lagi nikah lain. Ada juga orang itu. Ataupun tak suruh habis dah. Lagi, tak mari hik lagi boleh ni. Mana dia masih ada lagi. Semua tu perbuatan karut haram. Jadi cerita orang tadi, awak lagu mana dia tanya apa? 3 orang anak tak boleh. Nikah dia tu tak sah. Sebab dalam ajar. Anak dia nak bing ke siapa pula? Amak kata cerita ni panjang. Berjala-jala kalau tulis tak apa. Ambil kes ni pergi ke qadi. Dia buka rahsia pula. Kata baik buka rahsia atas dunia. Daripada Tuhan buka dia daripada mahsyar. Pada tu Tuhan kait dalam Quran. In kun yu'minna billahi wal yawmil. Kalau mu orang perempuan yang beriman dengan Allah dan beriman dengan akhirat, jangan susu rahsia. Siapa dia tahu kena dalam kain orang? Orang perempuan aja tahu sebab dia. Pasal tu dalam masalah haid, dalam masalah menifas, dalam masalah beranak, kalau kes dibawa ke mahkamah, kita boleh pakai saksi perempuan. Pasal orang perempuan biasa dia tahu dalam masalah orang sendiri. Dia untuk dia sambut anak, dia boleh cek. Jadi macam-macam lah contoh. Ini tak sarah lagi ni. Kalau sarahnya dalam 4 cerah dia salah. Ini baru contoh baru. Contoh yang ini. Ayatnya hukumnya Allah Ta'ala dia kait dengan beriman. Jadi in kunna yu'minna billahi yawmil akhir. Saya kata. Kalau mau beriman dengan Tuhan, dengan Allah, dengan akhirat, jangan susu. Baik. Contoh yang ketujuh. Allah merintah supaya menjauhi arah. Menyembelih untuk berhala dan tenung nasi di telik nasi. Dulu orang telik nasi dengan azlam. Dia mari apa ni bekas dia tu dia telik nasi tengok lagu mana boleh pergi ke tak boleh pergi. Lo ni telik juga ni. Masa sini kita tanya orang lain pula. Boleh buat rumah kan? Bila tarikh molek buat rumah. Ada 2 orang tu kita jumpa bulan ni. Terus buat dia, terus buat rumah. Baru ni tanya dia sini nama kata tak ada. Rupanya ada lagi. Dia kata ku ayah betul dia sebab rumah. Ada lagi. Jadi Tuhan perintah semua benda sejauh ni setelah menyeru tenung nasi dengan anak-anak panah, setelah menyeru orang-orang beriman dengan sifat iman. Sebagai menandakan bahawa menjauhi perkara-perkara yang terlarang tersebut ada kaitannya dengan kesucian dan kemurnian iman mereka. Kalau dia tak beriman, dia akan buat benda ni. Dalam sekarang ini dalam masyarakat kita masih ada kepercayaan di antara orang tua itu bila nak menentu kerja itu berdasar kepada tanam air yang ini. Bagaimana? Ni tak bimbel takut masuk dalam hak ni. Dalam contoh yang ketujuh kan. Tak sedut tanya saya peangi lah. Tengok tarikh boleh berapa buat. Lo ni dia tak tarikh ni. Tarikh bila doti. Kok ada ni? Doti kalau Coci kau apa? Tu je tarikh lo ni. Kalau ada kita nak haya panggil dia coci lah kata kau terpaksa tu. Coci tak boleh nikah boleh kawal. Banyak lagi rupanya dalam masyarakat kita ni. Contoh yang ketujuh ni, dalilnya firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, menyembelih untuk berhala, dan menilik nasi dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perkara-perkara yang tersebut, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi saya start dengan, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat yang ke-8 pula, Allah Ta'ala telah mengharamkan riba, dan mengaitkan perbuatan meninggalkannya dengan mencapai ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Dalilnya, wahai orang yang beriman, maknanya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Maknanya Tuhan sebut 2 kali sini. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, jangan makan riba. Kalau mu tinggal riba, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan dapat kemenangan dengan sebab tak makan riba. Contoh yang ke-9. Allah menggesa dan menggalakkan supaya bekerja dan beramal.
Dalam masa yang sama dia melengkapkan para serana agar manusia yang beramal itu sentiasa merasakan pemerhatian Allah dan kerja itu dilakukannya dengan penuh tanggungjawab. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi Tuhan ada ingat. Jadi kalau kita ingat, kita kena kerja molek. Kerja baik, dengan kerja ikhlasnya. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata, dan akan beritahu kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Ini contoh, 9 contoh yang dia buat. Memang kalau kita tengok ayat Quran banyak lagi lah. Ini contoh saja. Banyak sekali dalam syariat ini Tuhan kait. Bila mari hukum, kait dengan beriman. Bila mari hukum, kait dengan hari akhirat. Supaya orang ni bila ingat hukum ini, dia akan ingat. Pasal kita hukum dalam Quran ni bukan hukum yang mai gusti. Hukum yang gusti itu supalah hukum yang pilihan raya. Gusti ni kan. Kalau kata dengan gusti pun, dia pengandir dia akan tanya benar-benar. Dia tu dah. Tak segi dakwa tak dia. Supaya dia pilihan raya. Pilihan raya ni jenis hukum yang gusti kan. Mana kalau tipu, cara mana, buat hatu, kau gapo cing mari kau. Kalau dia pesuruh jaya, dia istihak. Benar orang tu, benar. Kau pergi mahkamah cari hatu, tak jumpa. Benar juga. Jadi, itu semua tu contoh. Contoh bahawasanya undang-undang tidak kait dengan Tuhan. Benar. Kalau kita kait dia dengan Allah SWT, nipu di dosa. Bila kait nipu dosa. Tak boleh buat lah. Pasal istihak ni, pasal benda tu nipu. Itu masalah. Bila tidak kait dengan hubungan dengan manusia, dengan Allah SWT, maka manusia sanggup buat apa-apa. Supalah orang panggil, kita budak-budak tengok wrestling tu. Tengok gusti tu. Demikianlah jarang sekali anda dapati sesuatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran, melainkan ia disertakan dengan beriman kepada Allah dan mempunyai kaitan dengan rukun-rukun akidah Islam. Oleh itu, fiqh Islam merupakan hukum hakam agama yang suci dan mempunyai ruh. Jadi hukum dalam Islam, hukum yang suci, dia ada ruh dia. Mempunyai ruh, di sebalik ia disyariatkan. Kerana ia merupakan hukum-hukum syarak yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keredaannya jika ditaati dan mendapat kemurkaannya jika diingkari. Macam kita kata orang bunuh orang. Hukumnya dia bunuh. Dalam hukumnya sibir pun bunuh juga. Tapi hukumnya dalam Islam, dia pancung. Kalau jatuh hukumnya, dia akan baca dulu. Baca ayat Quran, ikut hukum syariat, oleh kamu sabit kamu telah membunuh orang, dan keluarga dia tidak maaf, maka kamu dibunuh, pancung. Orang ni, dari segi hukumnya kena. Kifarat dia kena, boleh jadi pada hari kiamat itu lepas dah hukumnya dia. Tapi kalau pergi mahkamah sibir, dia bunuh orang. Kena gantung tali. Tak ada kait dengan undang-undang Islam. Dunia kena, di akhirat kena lagi. Itu kerugiannya kita bila tidak beramal, tidak menggunakan hukum syariat. Rugi tak rugi? Rugi. Dunia kena, akhirat kena juga. Tapi kalau guna hukum syariat Islam, kena sekali je. Kena atas dunia, hari akhirat nanti, dia lepas. Pasal dia telah pun masuk di bawah hukum syariat. Kerana ia merupakan hukum syariat, jadi bila kita taat, boleh pahala, boleh kerajaan Allah, bila kita, mendapat kemurkaan jika diingkari. Hukum-hukum syarak bukanlah seperti hukum kanun. Kanun, undang-undang manusia, undang-undang sibir orang panggil. Undang-undang orang putih. Yang mana manusia tidak merasai sedikit pun dalam hati mereka ikatan dan hubungan dengan pencipta. Tak ada ikat. Kau tahunya, kanun, jenayah. Sibir, berapa-berapa undang-undang. Malah kita bicara dengan hakim. Ada seorang hakim magistrat, tanya dia berapa uyar paling tinggi undang-undang. Jadi macam-macam lah cerita. Yang pentingnya tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, "Fala wa rabbika." Tengok mulai ayat Quran ini kata dulu. Bagaimana nak kita kena hukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala? "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi Allah Ta'ala wayak kepada Nabi kita, "Fala wa rabbi." Maka demi Tuhan mereka, siapa dia mereka? Siapa-siapa ya mereka? Tidak beriman hatta yuhakkimu. Hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka persisihkan. Sehingga orang ni ambil Nabi. Nabi tak ada wafat.
ambil Quran, ambil sunnah dia menjadi hakim dalam satu-satu perkara. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Jadi setelah royak hukum Islam lagu ni, kita terima terhadap apa yang telah kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini dalil mengatakan kita mesti ikut Quran dan hadis. Pasal Tuhan support sini. Demi Tuhan. La yu'minu. Orang ini tidak beriman sebenarnya hatta yuhaqqimu. Hingga kita ambil syariat Allah Ta'ala ni menjadi hakim. Menjadi perundangan, menjadi pegangan, jadi undang-undang yang kita pegang dia. Lagi yang pegang undang-undang sibir, orang ini tidak betul-betul beriman kepada Allah. Orang mari tanya, macam mana Ustaz nak buat? So, kalau dijatuh hukumnya orang zina, ngaku zina dalam mahkamah. Ngaku zina mana-mana, hukumnya 1,000, 2,000, 3,000. Mana nak buat? Jawapannya, tanya Tok Qazi. Kalau kita tanya Tok Qazi, dia tanya Qazi Ustaz. Qazi Ustaz tanya, Qazi Ustaz kata, tanya KJS. Pasal apa dia tak lulus? Undang-undang zina. Kata pasal orang muda, kerja sama macam itu. Jadi tanya, abang tak ada jawab. Tapi kalau abang sendirinya, insya-Allah Ta'ala. Kita doa sama-sama minta berlindung, supaya jangan dia bala abang ni jadi Qazi. Nak jadi Qazi mana? Orang itu mengaku zina. Undang-undang dia kerja sampai mati. Kita pen 2,000, 3,000. Nak jawab kan daripada Tuhan tak? Tak nak jawab. Nak jawab macam mana nak jawab? Mesti tu Qazi kata saya kerja ya. Baik, mau kerja dengan siapa? Dengan kajian saya. Kajian dengan siapa? Kajian yang merintah yang tidak merinduskan undang-undang. Jadi kalau Qazi tu lepas jawapan dia selamat. Kawan-kawan kita jadi Qazi selamat. Tapi kajian yang tidak melaksanakan itu selamat ke tidak? Ini bimbang. Baik, siapa dia boleh jadi kajian? Sebab kita rakyat sokong. Kajian rakyat juga. Saya boleh jadi kajian sebab rakyat saya sokong. Jadi Allah Ta'ala boleh tak tanya pula rakyat. Pasal apa mu sokong? Sedangkan kau ini tak sahih pada undang-undang Islam. Kita nak jawab kan daripada Tuhan tak? Ini bukan main politik. Main akidah. Dalam masalah hukum perundangan Islam. Cuba kita berenung balik malam ni. Kaitan syariat Islam ni tak boleh nak kait atas dunia ya. Kalau kait atas dunia saja, tu undang-undang. Kok kita hamba maya pasal tu? Ini orang panggil sekular. Dia kita sebut dalam mazhab dulu, mazhab orang lama-lama dulu dia panggil murjiah. Murjiah dengan sekular ni, dengan liberal ni, adik gadis. Semuanya berai. Mok dulu berai. Pasal berai tu, pasal nama ni sekular, tu nama liberal, tu nama murjiah. Tapi asasnya satu ya. Nak pisah di antara agama ni dengan undang-undang. Tak boleh. Tuhan sebut ayat Quran ini, kita carilah dalam tafsir manapun, fala wa rabbika la yu'minun. Tuhan akan sebut, mu tidak benar-benar beriman selagi mu tidak ambil syariat Islam ini yuhakimu, jadi hakim, jadi pegangan hidup, jadi perundangan kita. Ini masalah akidah. Jadi kalau tidak masalah akidah, baik kita berat penjelasan di sini, mudah-mudahan pendengar semua boleh fikir dia tak dakwa apa esok ayat akhirat. Dia tak apa ustaz ngajar tu tak payah masalah ni. Apa payah. Kita insya-Allah Taala kita akan jalan terus duduk depan kita. Walaupun orang kata ustaz ni kadang-kadang rekeh, kadang-kadang slow, kadang-kadang cara juga dunia. Kalau dunia duduk tengah kita kena bersih juga tengah jalan. Orang lepas masa dia dah tunggu-tunggu kena cabut. Duri-duri kena buat. Kalau tidak tak jadi jalan lagi tak boleh lepas. Orang panggil jalan lekok-lekok. Tak boleh. Baik. Habis dah masalah contoh syariat ni dikait dengan Islam. Dikait dengan iman kepada Allah. Yang kedua, fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Fiqh Islam ni dia rangkumi semua sekali keperluan manusia. Kalau kita kata mana ada dalam fiqh Islam ni semua benda. Buang hotel ada dalam Quran. Sudah kita nak jawab lagi. Tak dijawab lagi ni. Dia nak mari boleh buat ria pula. Ria ada dalam Quran. Tak boleh makan. Jadi Quran ni dia bukannya kitab budak-budak menulis ni. Orang hotel boleh makan, ria boleh makan jawab kita. Tahu baca Quran tak habis lagi. Tak boleh hotel. Quran dia mari asas undang-undang. Uhilla lakumut thayyibat. Dia kata akui halal pada kamu benda yang baik. Ambil dan raja. Dia haram bendanya yang kotor, yang tak baik. Kita ambil. Dia ada dua neraca sini. Baik tak baik. Kok mari orang hotel. Orang hotel ni sedap lagi, manis lagi, tak ada penyakit, tak ada apa. Baik. Masuk. Nak tanya apa lagi. Tok di bawah senaca. Kalau kita pergi hospital, dia panggil apa ni? Alat pengetih dia tu. Makmal dia tu. Alat pengetih dia panggil dia kan? Dengan hospital. Kimia ni. Tak boleh ni. Dia betul masuk dalam dia tahu tadi.
Kalau kita bitah darah orang makman, dia tok dia honi pi honi te. Supaya kita dalam raja syariat dia ada baik, ada tak baik. Oh, dia tu takjub macam mana? Dari istilah ayat takjub. Ada berlaku tu ayat dalam sebut dalam Quran, ma farratna fil kitab min syai. Kita tak tinggal satu benda dalam Quran, ayat berlaku. Tiba-tiba orang tak ada. Kita kata lagu mana belawak Quran. Apa gak? Kok kita kata saudara main pelik-pelik. Lo ni pula kata dia nak ditanya Quran. Apa kata Quran ni bukan jenis tanya, jenis baca, jenis beramal. Nak ditanya Quran pula lo ni. Tak ada kerja sungguh. Tak lah kira lah mana, tanya Quran di mana ni. Apa kerja? Allah ni pula ni, masuk ke dalam awal. Pakat tulis pula, selamat menyambut Maulid Rasul. Bila Nabi suruh selamat menyambut ni? Kok Nabi suruhnya? Alaikum bisunnati. Saya kata, Nabi kata beramal dengan sunnah aku. Kok sunnahnya tak cara. Kena main tulis kain. Selamat menyambut Maulid Rasul. Selamat menyambut Maulid Rasul. Lepas tulis selamat tu. Kita lain sudah. Kita masuk dalam bab fiqh kita. Fiqh kitanya. Fiqh Islam ni merangkumi semua keperluan manusia. Tidak dilagukan lagi bahawa kehidupan manusia terdiri daripada berbagai aspek ni bagi jenis. Dan kebahagiaan mereka diperolehi dengan memelihara semua aspek-aspek tersebut. Pandanglah pada orang kita lain tak. Kadang-kadang saya ingat lama-lama, kena aspek ni atas memang tak mudah dia. Betul aspek dia kali nak boleh sebut. Tapi lo ni pandang ada rasa. Demo ni betul boleh. Melalui penyusunan dan perundangan yang rapi. Islam ni merangkumi semua sekali. Oleh kerana fiqh dan Islam merupakan hukum-hukum yang disyariat oleh Allah untuk hamba-hambanya bagi menjaga kemaslahatan dan menghindari berlakunya kerusakan. Maka fiqh Islam datang dalam keadaan merangkumi semua sudut aspek tadi dan menyusun semua keperluan manusia dengan hukum-hukumnya. Jangan kata hukumnya tak ada. Kalau tak ada dari kitab dulu, dari kitab tua dulu tak ada. Pindah anggota ada dari kitab dulu, tak ada. Dia ada pula ni, ulama-ulama dan ijtihad. Nak kait dengan pindah anggota ni boleh ke tak boleh? Cari dalil-dalil hak lepas lama-lama. Akhir sekali dia masuk kau. Mana dia akan ada fiqh ni dia akan jawab semua sekali masalah. Gapo dia pada masalah semua ada. Di sini dinyatakan penjelasan lanjut mengenainya. Kalau kita melihat kitab-kitab fiqh yang mengandung hukum-hukum syarak yang disandarkan kepada Allah, kitab Allah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan ijtihad mereka, kita akan dapati hukum-hukum tersebut terbagi pada 7 bahagian. Dan daripadanya dibentuk perundangan umum bagi menjamin kehidupan manusia sama ada dalam bentuk individu, seorang-seorang ataupun masyarakat. Jadi hukumnya adalah kalau kita ngaji dari fiqh Islam ni, dia ada 7 kategori hukum. Bahagian yang pertama, hukum-hukum yang berkait dengan ibadat kepada Allah seperti wudu, semaya, puasa, zakat, haji dan lain-lain ibadat. Hukum ni dinamakan hukum ibadat. Jadi orang panggil fiqh ibadat. Apa makna fiqh ibadat? Dia berkait dengan benda-benda ibadat. Bahagian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan. Seperti perkahwinan, perceraian, keturunan, nyusu, nafkah, harta pusaka, waris dan lain-lain. Hukum ini dikategorikan sebagai hukum-hukum hal ehwal kekeluargaan. Dalam bahasa Arab dipanggil al-ahwal as-syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah ni masalah kekeluargaan. Undang-undang keluarga Islam. Bahagian yang ketiga, hukum-hukum yang berkait dengan perbuatan manusia. Muamalah bahagian mereka dengan sebahagian yang lain, seperti jual beli, gadaian, sewaan, pendakwaan, keterangan-keterangan, penunaian dan lain-lain. Ini dinamakan hukum muamalah. Yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah, seperti menegakkan keadilan, menolak kezaliman dan melaksanakan hukum-hukum. Hukum Islam, ini kewajipan pemerintah. Begitu juga kewajipan rakyat. Rakyat pula wajib mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Kalau bukan maksiat, kita kena bicara lagi. Nak taat atau tidak? Jadi kalau benda ni, boleh kita taat. Atau kalau kita taat membawa pada mudarat yang lebih besar, maka kita pasti kena sabar. Bagaimana dalam hadis Nabi, tak boleh kita memberontak semua. Kalau tak setuju berontak, tak boleh. Kena tengok juga suasana. Ini dia panggil apa ni? Dia dikenali dengan hukum-hukum pemerintahan atau siasat syariah. Dalam bahasa Islam dia panggil al-ahkam as-sultaniyah.
al-ahkam as-sultaniyah atau dipanggil dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Bahagian yang kelima, hukum-hukum yang berkait dengan hukum yang dijatuhkan ke atas orang yang bersalah. Menjaga keamanan dan peraturan seperti hukuman kepada pembunuh, pencuri, minum arak dan sebagainya. Hukum-hukum ini dikenali dengan nama uqubat. Al-uqubat iaitulah dalam bab hukuman. Ada juga dalam istilah fiqh dia panggil al-jinayat, dalam hukum jinayat. Bahagian yang keenam, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain ketika peperangan dan damai. Ia dinamakan dengan as-siyar. Baca boleh as-siyar. As-siyar maknanya masalah siyar, masalah hubungan diplomatik di antara negara dengan negara. Bahagian yang ketujuh, hukum-hukum yang berkait dengan akhlak, sifat malu, pekerti yang baik dan buruk dan lain-lain. Bahagian ini dinamakan dengan hukum akhlak dan adab-adab. Demikianlah kita dapati ilmu fiqh merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan segala keperluan manusia dan mengandungi semua perkara yang sesuai dengan kehidupan mereka, sama ada mereka ini individu, orang perseorangan atau masyarakat. Jadi hukumnya ini ada semua sekali dalam hidupan manusia ini dia akan ada. Habis daripada kita dalam masalah contoh-contoh syariatnya ada kaitan dengan agama. Yang kedua, fiqh ni merangkumi sumur, dia panggil sumur. Sumur ni merangkumi semua sekali keperluan manusia. Yang ketiga, fiqh Islam mementingkan kemudahan dan mengelak daripada kesulitan. Fiqh Islam ni dia mudah, tidak payah, tidak sampai manusia tak boleh buat. Itu maksudnya mesti kemudahan. Jadi kita berberi kat situ lah. Boleh kita sambung sekali lagi. Erti kemudahan. Apa makna hukum Islam ni mudah? Mudah lagu mana pula? Pasal tu orang kita ni kadang-kadang dia salah faham. Dia kata Islam ni mudah. Mudah tak? Saya nak bayar. Saya tak bayar. Nak pergi kedak lawak-lawak, saya tutup aurat. Tak, saya nak pergi balas tutup aurat. Gitu ke maksud mudah Islam. Buat kita ni dia jangan salah faham. Dia kata Islam. Kalau kita jawab kan? Islam kan mudah. Mudah lah ni. Kerana kau nak tak tuduh ni. Islam kan mudah. Ini ada hati. Semua ni jawapan murjiah berapa ni? Jawapan murjiah, jawapan liberal yang disesatkan oleh ulama-ulama terdahulu. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia melalui hukum hakam yang disyariatkan. Oleh itu manusia mampu dan berkuasa untuk melaksanakan semua hukum hakam tersebut. Dan tidak ada yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Mana-mana mukallaf. Mukallaf maksudnya orang yang mukallaf. Orang yang akil, balik, ada akal, tidak bodoh. Yang menghadapi kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Atau dengan melakukannya, ia boleh membawa kepada masyaqqah. Masyaqqah ni maknanya bebanan, kesusahan, kepayahan yang lebih berat disebabkan keadaan tersebut. Maka Islam membuka pintu kemudahan dan keringanan terhadapnya. Dia akan buka pula ada pintu-pintu yang boleh mudah. Dalil yang menunjukkan agama Islam agama yang memudahkan, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah kali-kali tidak menjadikan ke atas kamu dalam agama suatu kesempitan. Dalil yang lain maksud firman Allah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Dalil yang ketiga, firman Allah yang bermaksud, Allah tidak mentaklifkan, memberatkan seorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, sabda Rasulullah SAW, Inna ad-dina yusrun. Dalil yang keempat, Inna ad-dina yusrun. Sungguhnya agama Islam itu adalah mudah. Ini contoh dia. Jangan tafsir diri. Kalau kata mudah tak, maka tak jadi beza. Ya, kan? Contoh yang mana dikatakan mudah tadi. Contoh kemudahan yang diberikan oleh Islam yang pertama. Sembahyang dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Orang tak mampu berdiri boleh duduk. Sabda Rasulullah SAW, salli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Itu wajib rukun sembahyang diri. Jika kamu tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Dan jika kamu tidak mampu sembahyang dalam keadaan ngiring, boleh tidur. Itu contoh mudah. Yang kedua,
memendekkan, yakni mengqasarkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qasar. Dan menghimpunkan jamak antara 2 sembahyang bagi orang-orang musafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salat. Dan apabila kamu bermusafir di bumi Allah, maka tidak mengapa ke atas kamu memendekkan sembahyang. Ini qasar sembahyang. Bila musafir boleh qasar. Mudah atau tak mudah? Pasal kita nak berhenti pula payah, nak jalan jauh, boleh semaya sekali. Berhenti sekali semaya, jamak pula, rengkah pula semaya, itu mudah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara sembahyang zuhur dan asar. Ketiga baginda jalan. Dan baginda juga menghimpunkan antara maghrib dan isya. Boleh dua-dua boleh. Maksudnya subuh dengan zuhur ya. Itulah contoh-contoh dalam masalah kita ni, masalah yang keempat, sumber-sumber fiqh Islam. Jadi sumber fiqh Islam ni mari mana? Insya-Allah taala kita akan sambung dalam kuliah kita lepas ni. Bila habis bab ni kita akan masuk dalam bab kita yang kita terhenti dah tahun ni.